Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati para panel, nama saya Muhammad Rizal bin Khatib daripada Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Kedah. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya di kajian kekuatan bata termampat berasaskan tanah elektrik. Pengenalan. Bata berasaskan tanah merupakan produk mampan yang menggunakan bahan tempatan seperti tanah. Oleh kerana Malaysia berada di garis sangka khatulistiwa dan iklim tropika, tanah yang sangat sesuai digunakan adalah tanah elektrik. Komponen lain untuk menghasilkan bata tanah termampat adalah pasir, semen dan air. Pernyataan masalah. Pengeluaran bata tanah termampat boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja sama ada oleh kumpulan besar iaitu syarikat ataupun oleh individu. Walau bagaimanapun, kadar nilai pemampatan yang diperlukan untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penghasilan bata tanah termampat ini masih belum dapat dipatuhi di negara kita. Nilai yang diperolehi daripada kajian ini adalah diharapkan akan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penghasilan bata seperti ini berdasarkan kepada MS 76/1970 bagi bata galas beban kelas 1. Objektif kajian. Pertama, menentukan kekuatan mampatan yang sesuai untuk menghasilkan bata tanah termampat berasaskan tanah elektrik. Yang kedua, menentukan kadar serapan air terhadap bata tanah termampat berasaskan tanah elektrik. Skop kajian. Jenis tanah yang digunakan adalah tanah elektrik. Nisbah campuran ialah 1:8:2 iaitu semen, tanah dan pasir. Prototipe bata termampat dihasilkan dengan menggunakan siri tekanan mampatan yang berbeza antara 2000, 3000 dan 4000 SI. Jenis ujian. Pertama, ujian kekuatan mampatan dan yang kedua ialah ujian kadar serapan air. Kajian literatur. Komposisi tanah yang terbaik mestilah mengandungi 15% batu keliki, 50% pasir, 15% lumpur dan 20% tanah. Ya, seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah di bawah. Kajian literatur. Semen. Semen Portland biasa digunakan. Tanah ialah tanah elektrik yang mengandungi 15% batu keliki, 50% pasir, 15% lumpur dan 20% tanah liat. Pasir mestilah melepasi air 2 mm. Air, jumlah air yang diperlukan di antara 10% hingga 20% dan siri tekanan yang diaplikasikan ialah 2000, 3000 dan 4000 SI. Rajah menunjukkan saiz prototipe bata termampat tanah elektrik. Panjang kali lebar darab tinggi ialah 100, darab 50, darab 40 mm. Metodologi. Mula, pengenalan, kajian literatur, penyediaan bahan dan peralatan, nisbah bancuhan batu (8:2), semen, tanah dan pasir, penghasilan prototipe bata, ujian makmal akan dilakukan dua iaitu ujian kekuatan mampatan dan ujian kadar serapan air, analisis keputusan, kesimpulan dan cadangan dan seterusnya tamat. Metodologi. Campuran bahan. Komponen utama yang terlibat dalam menghasilkan prototipe bata adalah tanah, pasir, semen dan air. Tanah yang digunakan adalah tanah elektrik, pasir bertindak sebagai ejen pengikat, semen Portland biasa bertindak sebagai ejen penstabil dan air bertindak sebagai ejen tidak balas kimia kepada semen untuk mengikat setiap butir agregat komponen prototipe. Metodologi. Penghasilan prototipe bata termampat bagi tanah liat. Yang pertama, penyediaan bahan dengan menggunakan nisbah 1:8:2 seperti yang ditunjukkan pada gambar rajah di bawah. Yang kedua ialah proses campuran bahan. A. Campuran bahan kering iaitu pasir dan tanah, tanah elektrik. B. Campuran bahan kering dengan air. Dan C ialah proses percampuran yang telah siap. Proses yang ketiga adalah proses mampatan. Campuran akan ditimbang. B. Campuran dimasukkan ke dalam acuan. Dan C. Proses memampatkan proses sampel. Prototipe bata. Siri tekanan yang diaplikasikan untuk menghasilkan prototipe bata ialah 2000, 3000 dan 4000 PSI. Setiap uji kaji fizikal iaitu uji kaji mampatan dan uji kaji serapan air bata dilakukan dengan menggunakan 3 biji sampel bagi mendapatkan nilai bacaan secara purata. Metodologi. Proses yang terakhir adalah proses yang keempat adalah proses penyimpanan dan pengawetan. Kaedah pengawetan dilakukan setiap hari selama 7 hari sehingga 28 hari.
Ujian spesimen yang akan dilakukan terhadap batanya ialah yang pertama ialah ujian kekuatan mampatan dengan menggunakan Universal Testing Machine (TM machine), dan yang kedua ialah ujian serapan air dengan menggunakan kaedah rendaman sejuk 24 jam. Keputusan: kesemua ujian fizikal bata termampat akan dibandingkan dengan bata galas berbang kelas 1 berdasarkan MS 76/1972. Penggunaan siri tekanan mampatan yang berbeza-beza dalam penghasilan bata termampat adalah untuk mendapatkan kekuatan mampatan dan kadar serapan air yang paling optimum berdasarkan siri tekanan yang digunakan. Keputusan: yang pertama ialah berdasarkan pada kekuatan mampatan. Siri tekanan yang diaplikasikan 2000, 3000 dan 3000 PSI. 7 hari kekuatan mampatan pada siri 2000 814, 3000 7.28 dan 4000 6.24. Pada hari ke-28, kekuatan pada 2000 9 Newton per meter persegi, 3000 8.7 dan 4000 7.05. Semakin meningkat siri tekanan yang diaplikasikan, semakin bertambah kuantiti tanah yang perlu dimasukkan ke dalam acuan. Pertambahan kuantiti ini pada setiap siri tekanan kerana bagi mendapatkan saiz bata yang seragam. Dapatan kedua adalah berkenaan dengan siri tekanan yang terbaik. Kekuatan mampatan yang terbaik adalah pada siri tekanan 2000 SI kerana kekuatan mampatannya semakin meningkat daripada 8.14 Newton per milimeter persegi kepada umur prototipe 7 hari sehingga mencapai kekuatan 9 Newton milimeter persegi pada umur bata 28 hari. Semakin meningkat umur prototipe bata daripada 7 hari sehingga 28 hari, kekuatan mampatan juga akan semakin meningkat bagi setiap siri tekanan yang diaplikasikan. Rajah membentuk kegagalan prototipe bata setelah mengalami proses ujian kekuatan mampatan. Putusan bagi yang kedua ialah kadar serapan air. Siri tekanan 2000, 15.9 pada hari ke-7, 3000, 15.5 dan 4000 adalah 15.4. Pada hari ke-7 menunjukkan meningkatnya siri tekanan digunakan semakin berkurangan kadar serapan air. Pada hari ke-28, kadar serapan airnya pada 2000 ialah 14.9, 3000 14.7 dan 4000 adalah 14.9. 0.5. Kadar penyerapan air pada keseluruhan siri tekanan semakin rendah apabila umur prototipe bata semakin meningkat dari umur 7 hari sehingga mencapai umur 28 hari. Kadar peratusan penyerapan air yang paling optimum ialah pada siri tekanan 4000 PSI pada umur 7 hari sebanyak 15.4% dan semakin berkurangan pada umur 28 hari sebanyak 14.5%. Semakin meningkat siri tekanan mampatan, kadar serapan air menjadi semakin rendah kerana kepadatan ini menutupi semua ruang-ruang kosong di antara butiran zarah dan menghalang penyerapan air ke dalam bata. Rajah menunjukkan ujian kadar serapan air yang telah dilakukan. Kesimpulan: pertama, tanah laterit mengandungi kandungan pasir yang sangat tinggi pada kandungan asal tanah menggunakan nisbah bancuhan 1:8:2 simen tanah dan pasir. 2. Apabila siri tekanan meningkat, kuantiti tanah yang digunakan juga akan semakin bertambah. Ketiga, tekanan yang paling sesuai adalah pada 2000 PSI di mana kekuatan mampatan pada umur 7 hari adalah 8.14 Newton per milimeter persegi dan akan semakin meningkat pada umur 28 hari iaitu sebanyak 9 Newton per milimeter persegi. 4. Kadar serapan air yang ditetapkan dalam kajian ini adalah sebanyak 15%, namun kadar serapan yang paling optimum adalah pada siri tekanan 4000 PSI sebanyak 15.4% 7 hari dan akan semakin berkurangan sebanyak 14.5% pada umur 28 hari. Cadangan: pertama, siri tekanan mampatan yang sesuai adalah pada tekanan 2000 PSI sahaja kerana pada siri tekanan ini semua agregat bancuhan berada dalam keadaan asal tanpa mengalami perubahan bentuk iaitu pecah. Yang kedua, pada siri tekanan yang kurang daripada 2000 PSI, nilai kekuatan mampatan adalah lebih rendah daripada nilai yang dibenarkan oleh MS 76/1972.
dan juga peratusan kadar serapan air terlalu tinggi kerana terdapatnya rongga-rongga udara yang banyak di antara setiap agregat. Sekian, terima kasih.